Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salsabila binti Ahmad dari kelas DSN 6D. Jadi saya bersama ahli kelas saya akan membicarakan mengenai penggunaan gelatin dalam produk makanan. Sehubungan itu, saya akan memulakan pembentangan ini dengan maksud gelatin. Seperti yang kita tahu, gelatin ini perkataannya berasal daripada bahasa Latin iaitu gelatus yang bermaksud keras. Jadi gelatin ini adalah bahan yang semajadilah kerana tiada gelatin yang dihasilkan daripada produk sintetik ataupun ubah suai kimia. Secara khususnya, gelatin ini adalah sejenis protein di mana ianya dihasilkan daripada rangkaian kolagen. Ini kerana kolagen tersebut kita boleh perolehi daripada kulit, tulang ataupun ligamen iaitu tulang rawa haiwan seperti haiwan kerbau, lembu, ikan ataupun babi. Jadi gelatin ni bagi makanan kita boleh dapati sama ada dalam bentuk serbuk ataupun kepingan. Serta ianya adalah hidrokolonic iaitu maksudnya mudah bersatu dengan air, mudah bercantulah dengan air. Bukan itu saja, gelatin ni boleh serap air sehingga 10 kali ganda daripada beratnya di dalam air tersebut. Sebagaimana dalam peraturan makanan 1985, gelatin ini telah pun dikategorikan sebagai kondisioner makanan. Apa itu kondisioner makanan? Kondisioner makanan ini didefinisikan sebagai apa-apa sahaja bahan yang ditambah pada makanan. Tetapi bagi maksud teknologinya adalah makanan yang untuk mendapatkan makanan yang dihasratkan, untuk dapat makanan yang mereka nak lah. Sebagai contoh, penstabil, pemekat, kaji, ubah suai dan eja penggelai. Seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis gelatin yang ada dan bagaimana gelatin ini berfungsi. Terdapat dua jenis gelatin yang boleh kita bezakanlah melalui cara penghasilan, sama ada menggunakan asid atau alkali. Jadi ini terbagi kepada dua iaitu jenis gelatin jenis A dan jenis B. Jenis A ni kita boleh perolehi dengan cara pengasilan. Umumnya jenis gelatin ini kita boleh perolehi daripada kulit babi yang kolagen masih muda lagi lah, masih fresh lagi. Malah gelatin juga mempunyai sumber ikan yang boleh dihasilkan daripada proses pengasilan ini. Itu adalah jenis A. Manakala jenis B pula kita boleh perolehi dengan cara menggunakan alkali atau air kapur. Sumber bagi pemprosesan gelatin ini adalah daripada kulit yang tua lah, keras dan liat, ataupun daripada tulang-tulang serta kulit-kulit haiwan seperti lembu, kerbau atau kambing. Jadi yang kita tahu, seperti yang kita tahu, jenis gelatin ini kita boleh dikenali sebagai beef bovine ataupun bovine lah. Akan tetapi gelatin ini banyaklah dihasilkan daripada sumber lembu lah. Jadi oleh kerana itu gelatin ini juga lebih sukarlah untuk dihasilkan kerana dia menggunakan kolagen yang matang berbanding daripada jenis A yang menggunakan kolagen yang masih muda lagi. Seperti yang kita ketahui, gelatin ini berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam industri makanan, khususnya dalam mempelbagaikan produk yang ada. Oleh demikian, gelatin ini dibenarkan untuk menggunakan sama ada sebagai bahan ramuan ataupun kondisioner makanan dalam industri pemprosesan makanan. Jadi ini adalah contoh-contoh fungsi gelatin dalam penghasilan produk makanan. Jadi ini adalah contoh-contohnya. Yang pertama adalah eja penstabilan dalam produk hasilan daging seperti sausages yang kita selalu makan itu, eja pemekat dalam makanan bersos, eja pembuih dalam produk susu terproses, eja pengikat dalam penghasilan produk daging, eja pelekat seperti gula-gula dan juga produk yang sejenis dengannya lah. Perembulasi iaitu anti pembuih. Eja pelembut ni dalam produk bakery dan es krim. Eja pelapis di dalam produk buah-buahan. Eja pembentuk dalam gula-gula dan jeli lah. Dan pembaki struktur dan penstabilan yogurt, keju, dadi dan mentega. Pembentukan pengerasan dan kekentalan seperti sarung kapsul ataupun ubat-ubatan. Penjadian dalam produk minuman dan sari buah. Namun pada zaman yang moden ni, seperti kita tahu, terdapatlah kesedaran dalam isu ini dan ada pengeluar jenama gelatin halal yang meluncur di Malaysia untuk memenuhi keperluan umat Islam. Jadi gelatin ini telah menjadi satu isu dalam aspek halal kerana 90% pengeluaran gelatin dalam pasaran dunia ini adalah kita tak dapat pastikan statusnya halal ataupun haram. Oleh itu, kita haruslah memeriksa terlebih dahulu statusnya sebelum melakukan sesuatu pembelian di pasaran.
Itu sahaja daripada saya, Nur Salsabila binti Ahmad. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan seberjangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada kelas DSI 6D, saya akan menyambungkan pembentangan rakan saya sebentar tadi, iaitu mengenai hukum memakan gelatin. Okey, gelatin ni dia halal dan boleh dimakan. Okey, gelatin yang diperolehi daripada babi juga boleh dianggap halal kalau dia dah melalui proses transformasi, iaitu mengikut konsep Islam yang dinamakan istihalah. Okey, apa itu istihalah? Okey, istihalah ni melalui proses yang disebut istihalah dalam bahasa Arab, struktur kimia dan kelas molekul protein dalam kolagen dia diubah untuk membentuk zat baru seperti gel yang dikenali sebagai gelatin. Okey, kemudian perusahaan pengembangan industri halal iaitu HDC di Malaysia telah menerbitkan fatwa seorang cendekiawan dari Universiti Al-Azhar, Su'aid Saleh, Profesor Fiqh di Universiti Al-Azhar, mengatakan yang gelatin ini adalah zat rapuh yang diekstrak dengan merebus tulang, kulit atau ligamen daripada haiwan. Okay, kemudian kita pergi pula kepada penentu status halal gelatin adalah berdasarkan tiga perkara, iaitu yang pertama berdasarkan sumber gelatin, yang kedua berdasarkan proses pengeluaran, yang ketiga berdasarkan status kebersihan secara keseluruhan. Okey, gelatin adalah halal sekiranya sumber haiwan yang digunakan dalam pengeluarannya adalah daripada haiwan yang halal dimakan dan haiwan tersebut telah melalui proses sembelihan mengikut syariat Islam. Jadi dekat sini halal itu bergantung kepada haiwan tersebut. Okey, sebagai pengguna Muslim adalah menjadi kewajipan dan tanggungjawab kita dalam memastikan status halal produk yang digunakan. Pengguna yang bijak akan memastikan pelabelan produk yang dibeli mempunyai logo halal yang telah diiktiraf oleh JAKIM. JAKIM sebagai agensi yang bertanggungjawab untuk pengesahan dan pensijilan halal membuat pemeriksaan serta pemantauan ke atas produk-produk yang menggunakan sijil halal. Terdapat satu hadis daripada Abdullah bin An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu telah nyata, jelas hukumnya, dan yang haram itu juga telah nyata, dan di antara kedua-duanya terdapat perkara-perkara syubhah yang tidak jelas akan kehalalan dan keharamannya yang tidak diketahui oleh ramai manusia. Maka barang siapa yang memelihara dirinya dari perkara-perkara syubhah itu, samalah seperti orang yang telah melindungi agamanya dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang syubhah, maka sesungguhnya ia telah terjatuh ke dalam perkara-perkara yang haram. Ingat, syubhah itu sama dengan perkara yang haram. Okey, seumpama pengembala yang mengembala di sekitar padang rumput yang berpagar, hampir-hampir binatang gembalanya masuk dan memakan rumput rampai yang di dalam pagar itu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madrasah binti Muhammad Rizi. Saya daripada kelas DSI 6D. Okey, seterusnya saya akan menyambung pembentangan berkenaan dengan penggunaan gelatin dalam produk makanan. Okey, terdapat banyak produk yang kita boleh dapati dalam makanan yang menggunakan gelatin. Okey, antara jenis produk yang menggunakan gelatin iaitu yang pertama ialah produk makanan yang secara amnya ianya berfungsi sebagai zat penggumpal, membuat produk menjadi elastik. Okey, elastik ni ianya membawa maksud kenyal, menjadi pengemusi. Pengemusi ialah salah satu campuran yang terdiri daripada dua bahan yang tidak boleh bercampur, iaitu ianya tidak boleh sebati dengan satu bahan, iaitu fasa tersebar, iaitu tersebar dalam fasa yang lain, fasa selanjar. Okey, fasa selanjar ni bermaksud bersambung-sambung. Contoh emulsi yang kita boleh dapati ialah seperti mentega,
margarin dan juga mayonis. Yang kedua pula, gelatin juga digunakan dalam produk yang memproses daging yang berfungsi untuk meningkatkan daya ikat air, konsistensi dan juga kestabilan sausage dan juga ham. Gelatin ini juga digunakan dalam produk susu yang mana ianya berfungsi untuk memperbaiki tekstur, konsistensi dan juga kestabilan produk bagi mengelakkan seneseris pada yogurt, aiskrim, dadih, keju cottage dan juga butter. Okey, kat sini seneseris ni bermaksud proses bagi bahan bergel seperti gelatin dan juga agar-agar yang mana ianya disertai dengan pengeluaran cecair. Gelatin juga digunakan dalam menghasilkan produk bakery yang berfungsi untuk menjaga kelembapan produk sebagai perikat bahan pengisi pada produk seperti roti, kek dan juga pie. Di samping itu juga, gelatin juga digunakan dalam produk minuman yang mana ianya berfungsi sebagai pencernih sari buah, iaitu jus, sirap, bir dan juga wine. Gelatin juga digunakan dalam produk buah-buahan yang berfungsi sebagai pelapis, iaitu melapisi pori-pori buah sehingga terhindarnya daripada kekeringan dan juga kerosakan oleh mikrob untuk menjaga kesegaran dan juga awetan buah. Okey, mikrob kat sini ialah satu organisma halus seperti bakteria, virus dan juga alga yang mana ianya biasanya hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Okey, gelatin juga digunakan dalam penghasilan makanan yang bersos bagi menghasilkan kekentalan dan yang lebih tinggi. Yang seterusnya saya akan menyambung pembintangan berkenaan dengan contoh-contoh gelatin halal yang kita boleh dapati di Malaysia. Okay, contoh-contoh ini juga telah disahkan halal oleh pihak JAKIM. Antaranya ialah yang pertama, gelatin halal gel produk sinar berhad. Yang kedua ialah gelatin kristal AEI International berhad. Yang ketiga ialah gelatin powder PKS Bakery Ingredients sinar berhad. Yang keempat ialah gelatin powder Tehmak Food Corporation sinar berhad. Yang kelima ialah gelatin powder Cobesit Sinkau Marketing. Yang keenam ialah gelatin My Hero Hypermarket sinar berhad. Yang ketujuh ialah gelatin Baked with Yen BWY Holden sinar berhad. Yang ke-8 ialah gelatin Vigil Resources. Yang ke-9 ialah Fish Gelatin Trans Standard International sinar berhad. Yang ke-10 ialah gelatin Prestige Parma sinar berhad. Yang ke-11 ialah gelatin SEA Phil Food Industry sinar berhad. Dan yang terakhir ialah gelatin Tongshin Food Technologies sinar berhad. Itu sahaja pada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Najah binti Muhammad Arsyad daripada kelas DSI 6D. Okey, saya akan menyambung pembintangan ini dengan poin seterusnya, iaitu manfaat gelatin. Okay, gelatin ni dia membantu dalam menyelesaikan pelbagai masalah kesihatan. Dengan pengambilan jeli secara berkala, badan akan mengukur dan memperbaiki keadaan keseluruhan. Okay, antara manfaat dia adalah yang pertama, menormalkan sistem pencernaan yang mana merangkumi dinding perut dengan filem dan membantu mengurangkan keradangan membran mukus, menyembuhkan gangguan usus, membantu menormalkan proses pencernaan makanan. Okey, seterusnya mempunyai kolagen untuk kulit. Okey, ia dapat mengalakkan peremajaan kulit, mengetatkan kontur muka, menghalang penuaan dan menghaluskan kedut, serta dapat menyembuhkan muka dan juga mengurangkan keradangan. Yang ketiga ialah melaraskan metabolisme yang mana dapat menggalakkan penurunan berat badan. Okey, seterusnya menguatkan tulang. Yang mana gelatin mempunyai prolin dan hidroksiprolin yang bertanggungjawab untuk pembaharuan tulang rawan yang mana diperlukan untuk rawatan dalam penyakit sendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Aina Humairah daripada kelas DSI 6D. Saya akan menyambung pembentangan rakan saya sebentar tadi, iaitu dengan tajuk isu semasa penggunaan gelatin dalam produk pengguna ataupun makanan. Okey, isu semasa yang pertama ialah bagi produk brown sugar bubble tea ball. Okey, telah tular di media sosial, terdapat dakwaan daripada netizen yang mendakwa produk ini mengandungi gelatin yang bersumberkan daripada babi. Oleh itu, pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, telah mengambil tanggungjawab dengan menyiasat perkara ini. Pada tanggal 25 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 18 Mei 2020,
JAKIM telah mengeluarkan kenyataan di Facebook rasmi. Okey, antara isi kandungan kiriman di Facebook tersebut ialah berdasarkan semakan bahagian hub halal JAKIM, produk tersebut tidak memiliki pengesahan halal daripada JAKIM mahupun Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri ataupun Badan Persediaan Halal Luar Negara yang diiktiraf oleh JAKIM. Lebih jelas lagi, produk bubble tea keluaran negara Taiwan yang diimport oleh syarikat Meng Chong Foodstuff Private Limited Company yang berpangkalan di Singapura tersebut mengandungi sumber bahan ramuan yang tidak halal iaitu gelatin babi. Maka jelaslah di sini bahawa produk bubble tea ini adalah tidak halal kerana mengandungi gelatin yang bersumberkan daripada babi. Isu semasa yang kedua pula ialah gula-gula White Rabbit. Pada 2019, gula-gula ini telah hangat diperkatakan netizen akan status halalnya. Pada September 2019, menerusi laporan TV Al-Hijrah, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Fuziah Saleh mengesahkan bahawa gula-gula tersebut mengandungi gelatin tidak halal. Menurut beliau lagi, status halal gula-gula White Rabbit itu telah dibuktikan menerusi beberapa siri ujian makmal yang dijalankan oleh JAKIM. Beliau berkata lagi, ujian mendapati gelatin daripada sumber haiwan babi bovine dan gelatin dari sumber lembu yang tidak boleh disahkan halal. Beliau menasihati pengguna, terutamanya pengguna beragama Islam, untuk berhati-hati dan memeriksa terlebih dahulu label pembungkusan makanan sebelum makannya. Isu semasa yang ketiga pula ialah kopi campur gelatin babi. Pada Mac 2011, Harian Metro telah melaporkan Jabatan Agama Johor telah menjalankan pemeriksaan terhadap sebuah premis yang telah beroperasi sejak kira-kira 70 tahun lalu. Jabatan Agama Johor mendapati premis itu menghidangkan kopi bercampur gelatin babi. Pengerusi Jawatan Kuasa Agama Johor, Datuk Zainal Abidin Osman berkata, sampel serbuk kopi dari premis itu diambil untuk dianalisis Jabatan Kimia Johor dan hasilnya ia positif gelatin babi. Kata beliau lagi, semua itu dilakukan selepas kami mendapat banyak aduan daripada orang ramai. Pemeriksaan dijalankan baru-baru ini oleh Jabatan Agama Johor serta Jabatan Kesihatan Negeri Johor. Dan semasa kami melakukan pemeriksaan di premis itu, kami mendapati memang tiada tanda logo halal dipamerkan. Sehubungan itu, beliau menasihati pelanggan beragama Islam supaya berhati-hati memilih lokasi untuk menjamu selera dan pada masa yang sama, pengusaha terbabit juga perlu untuk lebih bertanggungjawab kerana premis perniagaan mereka sering dikunjungi pelanggan beragama Islam. Oleh itu, kita sebagai pengguna beragama Islam perlulah mengambil berat akan status halal sesuatu produk mahupun premis perniagaan. Sekian dahulu daripada saya serahkan pembentangan ini kepada rakan saya yang seterusnya. Okey, akhir sekali ialah kesimpulan. Okey, halal telah menjadi isu yang lama dipertikaikan kerana sebabnya daripada kulit tulang ikan dan ayam yang sebagai gelatin alternatif seperti sumber sisa atau pengurusan produk agama pengguna halal golongan seperti orang Islam dan Yahudi. Okey, potensi baharu industri makanan, inovasi dan teknologi, kemajuan dalam makanan, kemajuan pantas dan kesedaran persediaan halal dasar kerajaan. Akhir kata, terdapat 1001 cara untuk mendapatkan makanan halal dimakan tidak kira waktu atau tempat. Kerana Islam ni adalah agama yang mudah. Jadi umat Islam dikira wajib menitibaratkan makanan kita kerana ia akan menjadi darah daging kita. Makanan halal, maka makan makanan yang halal dan tinggalkan yang haram. Sekian sahaja pada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.